Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Ukas edisi malam 1 Julai 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Pusat Pemberian Vaksin PPV di bahagian Kuching telah berjaya menyuntik sebanyak 300,000 penduduk setakat Khamis dalam usaha mencapai sasaran 80% imuniti kelompok. Menurut Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, jumlah tersebut adalah termasuk bahagian lunduk dan bau. Dan mereka telah menyuntik lebih kurang 300,000 penduduk di bahagian Kuching. Bahagian Kuching termasuklah lunduk dan bau. Dan jumlah mereka yang harus menerima suntikan di sini ialah di bahagian Kuching lebih kurang 583,583, and they have done 291,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke PPV di Klinik Kesihatan Jalan Masjid pada Khamis. Tambah beliau lagi, secara keseluruhan, lebih 50% rakyat Sarawak telah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Dalam purata average, we have achieved 50% and above. Sibu yang pekan yang besar lah. Sibu, Kuching, Bintulu and Miri. And if this is the trend, bermakna rakyat Sarawak telah dapat diberi perlindungan daripada wabak COVID-19. Laporan seterusnya, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di Belaga perlu memainkan peranan memaklumkan kepada penduduk di kawasan masing-masing yang belum mendaftar sebagai penerima vaksin untuk segera berbuat demikian melalui pelbagai saluran yang disediakan. Gesaan itu disuarakan Menteri Muda Utiliti Bekalan Elektrik Datuk Lee Wen Lagang sambil berkata pengambilan vaksin sangat penting untuk memastikan semua penduduk dilindungi dari wabak COVID-19. Jelas adun Belaga itu, dengan pengambilan vaksin, imuniti kelompok dapat dicapai sekaligus membolehkan kehidupan kembali normal seperti sebelumnya. Semasa lawatannya ke PPV SK Nanga Merit Batang Rejang pada Rabu, Datuk Lee Wen turut menyumbang peruntukan sebanyak RM10,000 sebagai menghargai sumbangan para petugas di PPV berkenaan. Sementara itu, menurut laporan yang diberikan oleh Ketua Petugas di PPV berkenaan, aktiviti vaksinasi di PPV SK Nanga Merit telah berjalan selama 3 hari dan berakhir pada Rabu. Selanjutnya, kaedah suntik dahulu daftar kemudian diaplikasikan dalam program vaksinasi bergerak yang diadakan di PPV Kampung Sabena, Meradong bermula Rabu hingga Khamis. Menurut Adun Daro Safi'i Ahmad, program outreach tersebut akan menggabungkan ketiga-tiga fasa pemberian vaksin untuk memudahkan penduduk divaksinasi. Kelebihannya program outreach ini ianya saya katakan ketiga-tiga fasa digabungkan sekali. Jadi saya pada itu juga ialah ianya tidak bergantung dengan pendaftaran berdasarkan MySejahtera saja. Jadi sesiapa yang menghadapi masalah, kena sedia maklum setengah kawasan di sini masih menghadapi masalah pencapaian internet. Jadi hari ini juga sebenarnya pasokan yang kita ada pada hari ini telah bersedia untuk menerima kunjungan lah bagi mereka yang walk in, di mana apa yang kita panggil sekarang ini mereka suntik dulu, data kemudian. Juga insya-Allah akan juga diterima dan akan dilaksanakan juga kepada mereka. Jadi dengan cara ini saya melihat satu pendekatan yang baik yang kita dapat selesaikan, terutamanya isu yang berkaitan dengan setengah tempat yang menghadapi masalah logistik, yang tidak dapat didaftar dalam MySejahtera, tapi pendekatan yang kerajaan negeri laksanakan pada hari ini merupakan satu penyelesaian kepada masalah ini. Dan Bercakap kepada media semasa meninjau proses pemberian vaksin di PPV itu pada Rabu, Safi'i menjelaskan seramai 318 penduduk kampung itu dan beberapa rumah panjang berhampiran akan menerima vaksin dalam program tersebut. Bagi memudahkan penduduk bergerak ke PPV, beliau telah menyediakan peruntukan untuk menyewa bot dengan jadual perjalanan akan diatur oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan kampung dan rumah panjang masing-masing. Jadi mereka ini untuk datang ke sini mereka terpaksa menggunakan bot.
Jadi saya untuk memastikan sebagai menyokong program ini, kita telah mengadakan kerjasama dengan JKK di mana saya telah memberi peruntukan kepada JKK untuk menyediakan bot secara percuma. Jadi semua mereka datang sini, bot tak kira sebanyak mana digunakan akan disediakan oleh pihak JKK dan segala kos ini dibiayai oleh saya dan saya bantukan melalui JKK di rumah panjang dan kampung masing-masing. Yang cara ini kerana mereka telah diberikan jadual untuk datang, kita pastikan bahawa mereka datang mengikut jadual yang telah diberikan untuk mengelakkan kesesakan. Sementara itu, Residen Bahagian Sarike, Felicia Tan Yahua, menjelaskan PPV Kampung Sabena Meradong itu merupakan lokasi keempat untuk program outreach yang dilaksanakan di Sarike. Kita berada di Dewan Masyarakat Kampung Sabena, iaitu lokasi keempat ya untuk program PBB Mobile Outreach di bahagian Sarike ya. Jadi pada pagi ini kita pada hari ini sasaran kita adalah lebih kurang 100 lebih dan esok juga sama. Jadi keseluruhan sasaran kita untuk 2 hari adalah 317. Walau bagaimanapun pihak KKM ada membawa vaksin yang lebih ya, sekitar 480. Ini bermakna mungkin ada juga penduduk yang tinggal berdekatan di sekitar Kampung Sabena, rumah panjang yang belum mendaftar, mereka boleh datang sebenarnya. Sebab approach kaedah yang kita gunakan di PBB Mobile Outreach ini adalah kita guna pakai kaedah suntik dahulu, daftar kemudian. Dalam pada itu, beberapa penerima vaksin yang sempat ditemu bual amat menghargai dan berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana menganjurkan program itu di kawasan mereka. Selain memudahkan mereka untuk mendapatkan vaksin, program itu juga memastikan penerima mendapatkan vaksin dengan selamat. Sebenarnya, sekiranya program SID dah jalan terus tu, memang sukarlah bagi penduduk tu untuk ke kawasan yang menerima vaksin di Bintangor. Dari itu kami ke Bintangor ataupun ke Sarike, ke Daru maupun memang sukarlah oleh kerana kami itu menggunakan jalan air. Apabila jalan air itu sikit kesukarannya ngemak orang tua. Pertama, orang tua dah ya ngemak orang di air tu apa-apa kemalangan kemungkinan berlaku. Ialah kali itu mengucapkan ribuan terima kasih dengan Datuk semua oleh kerana hadir semua banyak-banyak agensi datang ke kampung saya itu. Kami itu dari Kampung Sabena, itu kami penduduk Kampung Sabena, nerima vaksin semua. Terima kasih dengan kerajaan Sarawak, terutamanya YB Sabi'i, kena memberi kemudahan ya orang kampung tu perlu nak pergi keluar lagi. Banyak orang lain perlu pergi keluar, kami tu punya datang ke kampung kami. Syukur-syukurlah kami nak terima kasih benar-benar, kena kami perlu nak pergi. Kami syukur juga lah, lepas tu kami senanglah nak pergi-pergi, asal takut-takut je dah kena beri vaksin tu. Berikut pula di Igan, kontraktor pelaksana projek Jalan Igan Sungai Ilas memberi jaminan akan meningkatkan tenaga kerja selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP ditamatkan. Mereka mendakwa PKP merupakan salah satu punca kelewatan 143 hari projek dari jadual asal selain isu berkaitan tanah sebelum ini. Perkara tersebut telah disampaikan kepada Adun Jamoreng, Datuk Dr. Juanda Jaya ketika melakukan tinjauan ke atas projek itu pada Rabu. Kontraktor turut menjelaskan hanya beberapa orang pekerja turun melakukan kerja-kerja pengorekan dan penambakan pada masa ini. Dalam program berasingan, Datuk Dr. Juanda telah mengadakan lawatan singkat ke tapak projek Kawalan Hakisan Sungai Igan. Projek rakyat daripada kerajaan negeri yang menelan kos sebanyak 3.9 juta ringgit itu kini telah mendahului 29.44% dari jadual jangkaan siap pada 23 November 2021. Setakat 25 Jun 2021, projek itu telah siap sebanyak 91.30% dan hanya melakukan kerja-kerja akhir. Projek tersebut dibina untuk mengatasi masalah hakisan yang telah sekian lama membelenggu penduduk Kampung Igan. Terdahulu, Datuk Dr. Juanda menyertai petugas dari Klinik Kesihatan Kampung Igan melakukan program suntikan vaksin COVID-19 dari rumah ke rumah mopping di Kampung Igan. Dalam program tersebut, seramai 6 warga emas mendapat vaksin dos pertama dengan semua penerima berusia dalam lingkungan 70-an hingga 80-an. Dalam masa yang sama, beliau turut menyampaikan sumbangan daripada Lembaga Kemajuan Islam Igan kepada para penerima.
Sementara itu, ahli keluarga penerima bersyukur kerana orang tua mereka telah menerima suntikan vaksin dan terharu dengan kesanggupan Dato' Dr. Juanda turut serta dalam program tersebut. Di Gedong pula, seramai 3,120 penduduk di kawasan itu telah menerima suntikan vaksin dos pertama jenis Sinovac di PPV Dewan Masyarakat Gedong setakat ini. Daripada jumlah itu, seramai 520 penduduk yang mendapat temu janji telah hadir dan menerima suntikan vaksin di PPV tersebut pada Rabu, iaitu hari ke-6 PPV tersebut beroperasi. Tinjauan UKAS mendapati pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA turut membantu untuk memastikan program berjalan dengan lancar dan teratur mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. PPV Dewan Masyarakat Gedong mensasarkan untuk memberikan suntikan vaksin tidak kurang dari 8,000 penduduk yang layak dan telah berdaftar. Dalam pada itu, Zon Gedong juga mensasarkan sebanyak 4,000 slot vaksin dalam tempoh 8 hari program berlangsung, di mana kira-kira 400 hingga 500 dos sehari bagi penduduk Gedong sahaja. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my atau silakan subscribe channel YouTube. Salam UKAS.